Sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam kitab Ihya, tajuk yang baru, kita imbas sedikit pelajaran dalam kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh ialah beberapa persoalan yang saya kongsikan bersama tuan-tuan. Yang pertama, orang tanya macam mana nak terapkan sifat qanaah ke dalam diri. Jadi kita ulang secara ringkasnya lah. Sifat qanaah ni maksud dia berpada-pada dengan apa yang ada, tapi dalam masa yang sama dia berusaha juga nak dapat benda yang lebih baik. Bukan tak mahu langsung, berpada-pada dengan apa yang ada. Jadi cara nak dapatkan sifat qanaah ni, yang pertama kita kena faham sifat qanaah ni Tuhan yang punya. Oleh kerana sifat qanaah ni Tuhan yang punya, kita kena minta daripada dia, barulah boleh dapat. Begitu juga dengan kesihatan, kekayaan, kecantikan, keselamatan, hidayah, semuanya Tuhan yang punya. Kita dah faham Tuhan yang punya, kita kena minta kat dia, ya Allah, engkau anugerahkanlah kepada aku sifat qanaah. Dengan cara itu insya-Allah boleh dapat. Ni kita nak qanaah tapi kita tak minta kat dia, memang tak dapat lah. Hampir-hampir mustahil lah nak dapat. Yang kedua, kita kena selalu melihat orang-orang yang berada di bawah daripada kita. Maksudnya orang-orang yang dari segi kemewahan hidup dia bawah sikit pada kita. Dengan cara itu kita akan banyak bersyukur. Bersyukurlah aku ni, kehidupan aku ni kiranya hebat juga ni berbanding dengan orang ni. Dia tu lagi miskin daripada aku. Bila kita selalu tengok orang di bawah kita ni, kita akan datang sifat bersyukur. Dari situlah lahirnya sifat qanaah. Yang ketiga, kita kena lazimkan bergaul dengan orang-orang yang kita nampak dia ada sifat qanaah. Kita nak sifat qanaah, kita bergaul dengan orang yang cintakan keduniaan. Memanglah susah nak dapat. Kita nak sifat qanaah, kita bergaul dengan orang-orang yang kita nampak dia ada sifat qanaah. Banyakkan kawan-kawan yang ada sifat qanaah. Dari situ dia punya percikan tu, tempias dia tu kena juga pada kita. Dapatlah kita sifat qanaah insya-Allah. Yang keempat, kita kenalah banyak baca kitab, baca buku-buku yang berkait dengan sifat qanaah. Ataupun kita datanglah ke majlis-majlis pengajian. Di mana-mana ada pengajian, terutamanya pengajian tasawuf yang membicarakan tentang sifat qanaah. Kita pergi sana barulah kita faham macam manakah nak dapat sifat qanaah, apakah tanda-tanda sifat qanaah, barulah kita boleh dapat sifat qanaah. Jadi secara ringkasnya, nak dapatkan sifat qanaah, nak terapkan ke dalam diri kita, yang pertama kita kena minta daripada Tuhan. Sebab apa? Sifat qanaah ni Tuhan yang punya. Yang kedua, kita kena selalu tengok orang-orang yang berada di bawah daripada kita. Barulah kita timbul rasa bersyukur yang akhirnya melahirkan sifat qanaah. Yang ketiga, kita kena banyak bergaul dengan orang-orang yang kita nampak dia ada sifat qanaah. Dengan harapan tempias dia, percikan dia tu kena juga dekat kita. Lama-kelamaan kita yang tak qanaah ni pun akan jadi qanaah juga, insya-Allah. Dan yang keempat, kenalah banyak baca buku tasawuf, kitab-kitab yang membicarakan tentang sifat qanaah dan datang ke majlis pengajian. Selesai satu persoalan. Persoalan yang kedua, orang tanya macam manakah hukum dia, keadaan dia, satu orang yang cinta dia kepada sesuatu lebih daripada Allah dan Rasulnya. Dia ada cinta satu benda lain lebih daripada Allah dan Rasulnya. Macam mana keadaan dia tu? Apakah hukumnya? Jadi kita pun petiklah beberapa hadis, ya. Secara ringkasnya, kalau kita ada mencintai satu-satu benda, baik manusia ke, baik haiwan ke, baik harta benda ke, apa saja benda makhluk, lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka iman kita ni dikira cedera, dikira rosak. Tapi bukan rosak seluruhnya, ada iman lagi tapi rosak. Apakah sandaran-sandarannya? Antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak beriman seorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Hadis kedua riwayat Bukhari dan Muslim juga. Tidak beriman seorang hamba sebelum aku, yakni Rasulullah, lebih dicintai daripada isterinya, daripada hartanya dan daripada sekalian manusia. Maksudnya kita ni kena cinta Allah dengan Nabi Muhammad atas, baru cinta benda lain. Seandainya kita ada cinta, duk teringat, duk selalu tersebut benda lain lebih daripada Allah dan Rasulnya, kita punya iman sudah cedera. Hadis riwayat Imam Ahmad, pernah satu orang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, iman itu ialah Allah dan Rasulnya
lebih kamu cintai daripada yang lain-lain, barulah dikira beriman. Kemudian ada juga ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 24. Ini firman Tuhan lah. Maksudnya, katakan, kalaulah bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, kekayaan yang kamu perolehi, perniagaan yang kamu khawatiri akan rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai, kalau semua yang tu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Maksudnya di dunia pun mungkin akan kena, di akhirat lagi kena lah. Jadi kita tak boleh cinta bapa kita, anak kita, keluarga kita semua lah, dan juga perniagaan dan segala harta lebih daripada cinta Nabi Muhammad. Mesti cinta Allah dan Nabi Muhammad teratas. Barulah iman kita ni dikira sempurna. Persoalan yang ketiga, apakah hukum dia bagi satu-satu orang isteri dia mencukur ataupun membuang bulu kening? Pada dasarnya dia ada kupasannya. Pada dasarnya hukum dia haramlah dan berdosa. Apakah sandaran kita? Hadis riwayat Imam Bukhari, maksud dia Allah melaknat tukang yang pasang dan orang yang dipasang rambut palsu, yang mencukur bulu kening, tukang cukur, dan yang dicukurkan bulu kening, tukang yang buat cacah, buat tattoo, dan juga yang dibuatkan tattoo. Jadi